Perkara yang kedua, yang ni tuan-tuan wajib lakukan perubahan. Kerana hamba melihat bila mana orang meninggalkan perkara yang kedua ini, sebab tu di Malaysia ini kesudahan tak sampai. Kerana nanti hamba akan memberikan beberapa hujah dan beberapa dalil yang kita boleh melihat depan mata kepala. Kenapa hari ini berlaku persengketaan? Kenapa hari ini berlaku pergaduhan yang kadang-kadang di antara orang mengaji dan orang yang mengaji? Kerana banyak di antara kita meninggalkan perkara yang kedua. Baik. Apakah ilmu yang kedua yang dizahirkan oleh Allah kepada diri Nabi SAW bila mana diangkat Nabi menjadi Rasul pada umur 40 tahun, dan sehingga Nabi mentadbir Mekah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 13 tahun. Maka sebelum hamba nak menjawab, hamba nak tanya dahulu tuan-tuan soalan. Ketika di Mekah, semayang dah turun belum? Semayang turun bila? Isra' dan Mi'raj, semua tahu. Ada? Tanya Isra' Mi'raj tu berlaku bila? Tak payah hari bulan, sebut tahun pun tak apa. Tahun kedua, tahun kedua sebelum hijrah. Dah. Bermakna kalau tuan-tuan tengok carta, sembayang turun pada umur Nabi dia 51 tahun. Bermakna 2 tahun sebelum berhijrahnya Nabi kepada Madinatul Munawwarah. Sebelum berlaku penghijrahan, maka 2 tahun sebelum daripada itu, maka turunlah sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab tarikh ni kitab sirah. Walaupun sembahyang turun pada itu, tetapi perlaksanaannya dilakukan secara peringkat. Perlaksanaannya dilakukan secara peringkat. Usah kepada sahabat, juga kepada Nabi SAW. Nabi turun daripada Sidratul Muntaha setelah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat sembahyang 5 waktu jadi wajib. Nabi sampai ke rumah sebelum daripada subuh, maka Nabi balik-balik, Nabi sembahyang subuh ke tak? Sudah dah. Nabi sembahyang subuh ke tak? Tak, Nabi tak sembahyang. Kata Jibril, ya Rasulullah, tuan rehat dulu, Zuhur nanti baru hamba datang untuk mengajar waktu dan cara solat fardu Zuhur. Bila dah habis sembahyang Zuhur, Asar tu Jibril tak datang. Jibril datang besok pula Asar. Lepas tu lusa baru Jibril datang ajar Maghrib, tulat baru Jibril ajar Isyak. Lepas tulat apa? Tonggeng. Ni bahasa Melayu ke apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Saya faham sudahlah. Lepas tulat, after the tulat. After the tulat, maka Jibril turun pula ajar subuh dan sebagainya. Selepas itu barulah diwajibkan kelima waktu. Itu bagi Nabi. Begitu juga bagi para sahabat. Walaupun dah wajib, dah perlaksanaannya peringkat. Sebab tu nak cerita di Aceh tuan-tuan. Walaupun hamba mengaji di Aceh, kerajaan telah menetapkan perundangan hukum hudud di antara hukum yang wajib dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya peringkat. Hamba tak dengar lagi semenjak kita mengaji yang kena potong tangan tak sampai lagi, kerana ulama' pun cerdik. Ni masalah ulama' nak mengharamkan seluar jin di atas kaum-kaum wanita di atas negeri Aceh. Cerdiknya ulama', sebelum nak keluar enactment mengharamkan seluar jin, dihantar tiap-tiap satu daerah, satu kampung, satu kontainer. Kemudian diperintahkan ketua-ketua kampung ni ambil setiap kain, agihkan tiap-tiap satu rumah, tiap-tiap satu diri dapat sekurang-kurangnya 3 pasang. Sebab orang Aceh tak pakai macam kita baju kurung. Dia pakaian mereka lebih kepada blouse ke? Skirt. Skirt. Dah lebih kepada skirt yang baju labuh tu. Dah itu pakai asasi mereka. Bermakna diagihkan tiap-tiap rumah. Sekurang-kurang satu individu dapat 2 atau 3 pasang. Seminggu selepas daripada itu baru keluar hukum, baru keluar fatwa, baru keluar enactment diharamkan kepada perempuan-perempuan Aceh pakai seluar jin. Cerdik tak ulama'? Bermakna bila keluar haram, ada pilihan tak? Tak ada pilihan dah. Sebab pakaian dah ada. Kalau dahulu kita boleh excuse, ni tiba-tiba kerajaan kami duit tak ada nak beli baju. Contoh. Ni cerdiknya kerajaan. Habis. Jadi kembali kepada masalah tadi. Begitu juga perlaksanaan kepada para sahabat semayang ni peringkat demi peringkat. Cuma apa yang hamba nak tanya tuan-tuan, bila sebut diwajibkan sembahyang, sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dah semayang belum? Dah belum. Dah ada 2 fatwa ni. Ya? Nabi semayang lama dah.
Mana dalil Nabi semayang lama dah? Tu ketika Nabi Isra'. Ketika Nabi Isra' daripada rumah Nabi sehingga kepada Baitul Maqdis. Kan bila Nabi sampai di tempat-tempat yang besar, Nabi semayang menghormati tempat. Bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi semayang pula 2 lagi rakaat, dimakmumkan oleh para malaikat, dimakmumkan oleh para nabi dan sebagainya. Bermakna persoalan yang pertama, sebelum turun Isra' dan Mi'raj, sebelum turun semayang, Nabi dah semayang tak? Dah, itu satu. Soalan yang kedua, semayang bagi Nabi benda baharu ke benda lama? Benda lama dah. Kerana Nabi Musa dah semayang, Nabi Ibrahim dah semayang. Bermakna semayang ni tuan-tuan bukan benda baru. Sekiranya Allah Ta'ala nak turunkan sembahyang seawal-awal kenabian Nabi, boleh ke tidak? Boleh, sebab kita dah kata semayang ni bukan benda baru, benda lama. Cuma semayang bagi umat Nabi Muhammad, semayang yang dicampurkan para Nabi, semayang yang dicampurkan para Rasul. Cuma tanyalah akidah kita, tanyalah kepahaman kita, cuba muraqabah. Kenapa Allah Ta'ala melambatkan semayang sedangkan semayang ni bukan benda baru? Adakah dengan semayang menzahirkan tarbiyah? Jawapannya tidak tuan-tuan. Kerana selama 13 tahun, apakah ilmu yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat? Akhlak dah habis dah 40 tahun. 13 tahun apa dia? Jawapannya zikrullah. Dah? Zikrullah. 13 tahun. Dah? Nabi mentarbiyah para sahabat dengan berzikir. Bila berzikir ni amalan zahir ke tak nampak? Sudah. Zikir ni amalan nampak ke tak nampak? Semayang nampak. Dah, semayang ni nampak. Tapi zikrullah satu amalan rahsia yang kadang-kadang kita duduk saja, hati Allah, orang tak tahu. 13 tahun tuan-tuan, sejarah telah membuktikan Allah Ta'ala menzahirkan zikrullah kepada hati para sahabat, yang sehingga keyakinan, ketakwaan, keimanan mereka dengan Allah begitu kuat. Jadi jawapannya mudah. Perkara yang kedua yang wajib kita lebihkan, melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain, jawapannya zikrullah. Mana dalil yang lain? Hamba nak tanya orang lama. Tengok dah. Kalau tuan-tuan kembali ke zaman 80-an, kembali ke zaman 90-an, kerancakan kuliah pada zaman hari itu ada tak sehebat pada hari ini? Ya? Orang dahulu nak mengaji payah. Hamba ingat lagi tok hamba tuan-tuan dah nak mengaji payah. Isnin sampai Jumaat buat bedang. Masa tu di Melaka dah, sekilik ikan di air konang jantan betina Allahumma salli ala Muhammad. Sejarah orang dulu nak mengaji cari ilmu payah. Hari Sabtu pagi berbasikal musafir ke kampung lain, cari tok guru, cari ulama, tidur di rumah tok guru sampai mengaji hari Ahad. Hari Ahad tu lebih kurang petang tu lepas asar bertolak balik ke rumah. Nak cari ilmu begitu payah orang dahulu. Tetapi jarang kita dengar orang berhujah, orang berbalah masalah ilmu. Kerana apa? Tuan-tuan perasan tak? Zaman 80-an, zaman 90-an, hidup di surau dan di masjid zikir la ilaha illallah. Betul tak? Betul tak? Hidup dah selepas daripada subuh, selepas daripada maghrib, orang tak tinggal zikir la ilaha illallah. Kerana zikir ini bukan datang dari ulama, bukan datang dari Nabi, datang daripada datang dari Allah. Dalam Quran Tuhan kata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu seafdal zikir yang melebihi daripada zikir yang lain, iaitu zikir la ilaha illallah. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar datang dari lidah Nabi, tetapi la ilaha illallah datang direct daripada Allah. Jadi bila mana kita melihat fenomena yang berlaku akhir zaman ni tuan-tuan, jarang dah kita dengar orang berzikir la ilaha illallah, melainkan 3. Pertama kenduri kendara, yang kedua tahlil, yang ketiga kematian. Betul tak? Orang mati baru nak berzikir la ilaha illallah, buat tahlil baru nak berzikir la ilaha illallah, buat kenduri kendara baru nak berzikir la ilaha illallah. Tengok pula kalau kambing hari ni makan apa? Dah. Contoh dah, kalau kambing, kalau ayam, Tok Imam zikir 100 malam ni. Cuba kalau buat char kway teow. Dah. Cuba kalau buat bihun goreng.
Tok Imam, zikir 33 sudahlah malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jumlah zikir tengok kepada makanan. Dah. Tetapi bila tak ada tiga perkara ni, jarang dah kita dengar. Wa imma di surau, wa imma di masjid, orang berzikir la ilaha illallah. Jadi ringkas, bukti tuan-tuan dah lihat depan mata. Sebab tu hamba dah kata, kalau Nabi diturunkan semayang daripada awal tak pelik. Semayang ni benda baru. Tetapi semayang ni benda lama. Tetapi Allah Ta'ala nak mentarbiah hati para sahabat dengan memperbanyakkan zikrullah. Jadi apa yang hamba nak bagi faham mudah. Marilah bersama-sama kita mencita hati pada hari ini, yang aku beriktikad, yang aku berazam, selepas daripada subuh, selepas daripada maghrib, jangan tinggal zikir la ilaha illallah 100 kali. Zuhur, Asar, Isyak tak ada masalah. Yang tu tuan-tuan nak buat ringkas pun tak apa. Dah. Selepas beri salam, baca Astaghfirullah, baca Subhanallah 33, yang hamba akan ajar kaedah yang betul macam mana. Kemudian kita berdoa. Itu Zuhur, Asar, Isyak. Tapi maghrib dan selepas daripada subuh, jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Dah. Jangan tinggal tu pula zikir kena cara yang betul. Sebab apa? Kadang-kadang bila seronok berzikir, bila tak kena cara, tuan-tuan tetap tak memberi kesan. Sebagai contoh begini. Selama ni tuan-tuan berzikir dah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, betul tak? Tuan-tuan pernah merasa tak kesan dia bagaimana? Jawab ikhlas kerana Allah. Tak. Dah? Belah kiri kata tak, belah kanan. Kenapa kita tak merasai kesan zikrullah? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dah. Sebab tu syurga di dunia apa dia? Iaitu hati yang tenang. Kalau belajar bahasa Arab, syurga ada dua. Ada syurga jannatu ajilah dengan ain. Ada jannatu ajilah dengan hamzah. Kalau yang ain tu yang kekal tu syurga sana. Yang syurga dekat dunia, ketenangan hati yang dicampakkan bagi makhluk. Kaya pun tenang, miskin pun tenang. Ada pun tenang, tak ada pun tenang. Tak dapat tidak, kuncinya zikrullah. Tapi zikir yang bagaimana? Kata ulama tulis dua kaedah. Zikir yang memberi kesan pada kehidupan. Dua kaedah zikir yang memberi kesan pada kehidupan. Yang pertama, al-fahmu. Yang pertama, al-fahmu. Fahmu makna apa? Faham. Jadi kaedah yang pertama itu, jangan gunakan bagi zikir semata-mata. Begitu juga berqasidah, begitu juga berselawat, begitu juga baca Al-Quran. Kalau tak faham, tetap rahsia tak mencapai pada kehidupannya kita. Ya Hanana, Ya Hanana. Seronok. Apa makna Ya Hanana? Beruntunglah, beruntunglah diutus Nabi Muhammad. Dah. Arigato, arigato, arigato ya Muhammad. Tu Jepun. Dah. Sukino hikario josho shitara yamiyo akaruku naru ripana kata ya Muhammad sekaino mesenjani naru 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 Allah. Arigato. Dah cukup dah tu, tak lebih banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti orang marah. Baik. Tak, cuma gambaran hamba nak beri faham mudah. Dok selawat seronok berqasidah, kalau tak faham tetap tak sampai kepada zuk dan wujudan. Begitu juga baca Al-Quran, begitu juga zikrullah. Jadi ingat kaedah. Dan sebab kalau di surah-surah biasa ketika sebelum berzikir hamba beri kaedah supaya kita boleh terus beramal. Tapi hari ni payah sebab kita tak semayang. Cuma azamlah tuan-tuan untuk beramal. Bila mana nak menyebut subhanallah 33, dua kaedah. Pertama, otak kita setting dah, kita faham makna. Kaedah yang kedua, tulis hadirnya hati di atasnya. Yang kedua apa dia? Hadirnya hati di atasnya. Apa makna hadir hati? Ketika kita baca subhanallah, 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 otak fikir. Dah, otak faham dah maknanya Maha Suci Allah. Yang tu lepas dah.
Kaedah yang kedua, jangan tinggal hadirnya hati di atasnya. Apa makna hadirnya hati? Ketika lidah menyebut subhanallah, hati menghadirkan makna maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau orang tanya mana hati, jawabnya maaf dah, ni di puting balik kiri ini, 2 jari di bawah puting balik kiri. Ni tempat hati sanubari, atau dipanggil nafsu ammarah, atau dipanggil kerajaannya syaitan. Kalau puting balik kiri, 2 jari di atas, nafsu lawamah. Kalau puting balik kanan, 2 jari di bawah, nafsu mulhimah. Tiap-tiap nafsu ni ada perangai masing-masing. Nafsu mulhimah ni 3. Kuat makan, kuat jimat, kuat tidur. Sudah. Kalau kita berasa ada salah satu kuat makan, kuat jimat, kuat tidur, aku tahu dah, ni nafsu mulhimah tengah memamah diriku ini. Kita berzikir, hentak ke dia. Dah. Puting 2 jari di atas, nafsu radiyah. Di tengah-tengah ulu hati, nafsu mutmainnah. Di otak, nafsu mardiyah. Di pusat, nafsu kamaliyah. Tu tempat duduk tujuhnya nafsu. Cuma ketika kita berzikir subhanallah 33, zahirkan pada nafsu ammarah tadi, menghadirkan makna maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau berasa tak berbunyi, tonton pejam mata, pandang ke dia. Dah. Cuma dia peringkat awal dia akan keluar begini. Kalau tuan-tuan dah berlaziman, dah istiqamah di atas mengamalkannya, sampai satu peringkat tuan-tuan akan merasa dia keluar begini. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dia akan keluar selepas daripada lafaz baru hati. Ini yang ulama kata bagaimana nak menzahirkan kalam yang bersamaan dengan hati bila kita hidup dengan zikrullah yang betul. Ini kadang-kadang patah orang Melayu kata apa? Mulut lain, lidah lain. Apa dia? Rencong-rencong. Tak ingat dah, kita tinggal sekolah lama dah. Muslimat tolong bantu. Dah apa peribahasa tu? Bukan. Yang lidah lain, hati lain tu. Lidah bewak. Lidah bewak, Allah. Tu lidah bercabang. Biarlah, saya faham sudah. Dah. Cuma nak beri faham, kadang-kadang lidah tak bersamaan dengan hati bila mana kita tak hidupkan dengan zikrullah. Jadi berzikir biar lidah bersama dengan hati. Alhamdulillah. Otak fokus dahulu. Maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Hati pula menghadir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Hamba nak bagi kaedah awal-awal. Kalau hati lebih laju daripada lidah, tak ada masalah. Dah. Takut besok tanya pula, ustaz berasa hati lagi laju. Tak ada masalah. Teruskan jua. Segala puji bagi Allah. Begitu juga, la ilaha illallah. Begitu juga Allahu Akbar. Otak fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Besar. Yang tu sekali cukup dah. Yang penting menghadirkan makna. Pejam mata, pandang ke dia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lidah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barulah zikir itu memberi kesan pada kehidupan. Begitu juga zikir la ilaha illallah. Dah. Sebelum hamba nak jawab, nak tanya dahulu. Tuan-tuan berzikir la ilaha illallah, tuan-tuan tahu tak tiap-tiap perkataan tu letak di mana? Letak mana? Tahu tak? Ke selama ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok orang bergoyang, kita pun nak bergoyang. La ilaha illallah. Tapi tak tahu hala tuju. Sebab tu zikir tak memberi kesan pada kehidupan. Sedangkan tiap-tiap kalimah, la ada tempat letak, ilah ada tempat letak, ha ada tempat letak, Allah ada tempat letak. Jadi tuan-tuan nak beramal terus. Dan sebab tu hari ni hamba nak menceritakan benda ini sebab dikaitkan dengan kehidupan. Sebab tak dapat tidak, malam nanti tak terus berzikir. Nak cerita benda lain yang tak kait dengan kehidupan bermasalah. Baik kita cerita benda yang kita akan sentiasa melakukan akan dia. Jadi sebelum tuan-tuan nak beramal, tulis dahulu nama kitab. Mudah-mudahan pendapat yang hamba nak bawa ada rojokan. Tuan-tuan boleh tengok depan mata. Ada ulama yang menulis, ada ulama yang mengatakan akan dia. Ada kitab, ada sandaran, ada rojokan. Terpulang kepada tuan-tuan nak beramal ke tidak. Kalau nak bersungguh, minta dengan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala bantu. Sebab apa tuan-tuan, banyak di antara kita kadang-kadang timbul kelemahan. Kenapa tak boleh berubah? Kenapa tak boleh berubah? Tengok orang tu rajin mengaji tiap hari, kejap ke sana, kejap ke sini. Kita duk kata, aku nak juga mengaji banyak, tapi kenapa tak boleh buat? Sebab kelemahan kita, banyak kita merasakan kekuatan itu datang dari kita sendiri, bahkan kita dah lupa di mana kekuasaannya Allah. Hamba bagi satu soalan mudah. Kak boleh tanya? Kalau kak nak buat solat sunat 100 rakaat, boleh ke tak? Ikhlas jawab. Mampu tak?
Tak mampu. Tapi kalau kak minta dengan Allah, ya Allah, beri aku kekuatan, takdirkan kepada aku agar aku boleh buat 100 rakaat, agak berjaya dah. Dah. Bila kita gantungkan perbuatan kita dengan Allah, sama juga nak beramal, nak berubah, nak mengaji. Ya Allah, minggu depan tak tahu lagi boleh datang ke tidak. Bantu aku ya Allah, selesaikan urusan aku, selesaikan pekerjaan aku, buka hati isteri dan anak-anak aku agar aku nak pergi, mereka pun nak pergi juga. Dah. Sebab kata Imam Ghazali, 4 aqabah yang kadang-kadang melarikan kita daripada Allah. Pertama, nafsu. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, makhluk. Kita nak datang dah, Allah bang, bukan ke janji hari tu nak pergi shopping? Sudah. Kita nak pergi mengaji dah, contoh. Yang keempat, dunia. Semua 4 benda ni, nafsu bawa kita lari daripada Allah, syaitan bawa kita lari daripada Allah, makhluk bawa kita lari daripada Allah, dunia bawa kita lari daripada Allah. Cuma ingat, yang paling besar dunia. Sebagaimana kata Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dah, sebagaimana berkata Ali kepada Bilal, berkata Nabi kepada Bilal bin Rabah, dah, yang berkata Bilal, berkata Nabi, ya Bilal, dah, aku tak khawatir dah dengan akidah yang telah zahir pada hati kamu. Sebab Nabi dah yakin dengan ilmu yang Nabi beri tu, input yang Nabi masukkan tu dengan gigabyte yang ada tu cukup dah. Tapi Nabi kata apa? Aku terlebih khawatir kamu akan dibentangkan dengan dunia. Dah, yang tu yang kita paling takut. Habis, sambung. Nama kitab tulis Hidayatus Salikin. Semua ada kitab ni? Syairul ada? Tak ada belaka. Hidayatus Salikin ni antara kitab tasawuf. Dah? Hidayatus Salikin. Tuan-tuan boleh cari kitab ni di mana-mana. Ada tulisan Jawi, ada tulisan Rumi. Beli Jawi ke Rumi? Malulah. Lama dah merdeka tak boleh baca Jawi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, yang penting faham. Kalau beli Jawi pun tak faham, guna tak? Tetap tak berguna. Baik, yang penting faham. Hidayatus Salikin, penulisnya Syekh As-Samad Al-Falimbani. Tulis Syekh Samad Falimbani. Yang ni bukan pengarang. Pengarang asalnya Imam Ghazali. Cuma Syekh Samad Falimbani dia tolong terjemah dalam bahasa Melayu. Dah. Buka daripada bab zikrullah. Kalau hamba tak salah, kalau yang Rumi muka surat 274 kalau tak salah. Yang Jawi muka surat 277. Tulis je lah. Dah. Nanti perbetulkan balik. Baik, semua letak buku. Jadi ringkasnya, dalam kitab Hidayatul Salikin, pengarang asal Imam Ghazali, dipanggil pakar bagi hati. Dah, dialah pakar bagi segala pakar yang mengetahui bagi hati. Baik, yang dibawa sandaran daripada Nabi SAW, yang kita boleh rojok dalam kitab Hidayatul Salikin, penulis Syekh As-Samad Al-Falimbani, dia muka surat 274 atau 277. Dia mengajar kita macam mana zikir yang betul. Dah. Ujawizukum biiznillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melafazkan la ilaha illallah, la nak letak di mana? La, ulama kata dihantarkan ia pada lutut yang kiri. La, pandang lutut kiri. La, pandang lutut kiri. Ila, memandang kita akan lutut yang kanan. Dah. Ini sebab tengok orang bergoyang, kadang-kadang jangan kita sangka goyangan ni tak ada erti. Sebenar dalam zikrullah, goyangan ni tuan-tuan semua ada kaedah. Kalau tuan-tuan baca kitab Fatawal Hadisiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata sunat berzikir dan sunat berselawat bertamayul. Tamayul, bukan toyul, tamayul. Tamayul ni menggerak-gerakkan badan. Sama ada ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dah? Macam kita tengok Al-Haqqani Assemble. Nurul Anwari ya Badri. Ini memang kaedah yang diajar dalam zikrullah dan berselawat kepada Nabi SAW. Begitu juga kalau kita pergi ke Turki. Biasa pergi Turki? Tak pernah sampai ke Turki? Ke airport je lah. Kalau kita turun daripada airport, bila sampai lepas daripada immigration tu, kita akan dihidangkan dengan tarian sufi. Tengok orang berpusing-pusing. Dan itu sebenarnya tarian zikrullah yang datang daripada sahabat Nabi SAW bernama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni di antara sahabat yang berzikir suka berpusing.
Dah berpusing-pusing. Yang sehingga menzahirkan tarikat sufiah, menzahirkan amalan zikir berpusing dan sebagainya. Cuma kita bila tak belajar sejarah, kita nampak benda tu pelik. Cuma sekarang ni di Turki, benda tu lebih menjadi kepada pelancongan. Dah baik. Cuma nak bagi faham, sunat bila berzikir bergoyang-goyang. Cuma goyang ni ada kaedah. Sebagaimana kata Imam Ghazali, ketika la dipandang pada lutut yang kiri, tuan-tuan berazam untuk buat. Kalau kita berazam, baru Tuhan tengok, orang ni nak berubah ni, aku bantu dia. Dah. Ila dihantarkan pada lutut kanan. La ilah, la ilah. Ha dihantarkan pada bahu kanan. La ilaha, la ilaha. Dihantarkan pada bahu kanan. Pandang. Allah dipalukan. Palu makna apa? Syekh pegang anak. Palu. Palu makna apa palu? Dah? Palu ni antara bahasa lama dia makna palu hentak dengan kuat. Palu gendang. Dah? Kalau pukul pelan bunyi tak? Tu pukul bukan palu. Tu bahasa Melayu. Bila palu dum. Orang pukul beduk contoh. Begitu juga dalam zikrullah, tuan-tuan buka kitab dia tulis dan dipalukan lafaz Allah kepada hati sanubari. Ni tadi dua jari ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula memang payah, macam isteri kita contoh, mula-mula buat kereta. Dah? Kadang-kadang steering sampai ke depan. Dah? Nak pegang setiap kali nak tukar gear tengok ke bawah, betul tak? Payah masa mula. Sekarang ni tukar tak pandang dah. Kadang-kadang pakai tangan kanan. Allahumma nak cerita hebatnya sebab dah faham. Begitu juga zikrullah. Mula-mula memang payah. Payah sebab apa? Kita berasa kita yang mampu. Sedangkan minta daripada Allah kemudahan. Benda payah jadi mudah tak? Baik. Zikir lagu mana? Ya? Ila dia lalu. Dah? Ila tu dia lalu pada mutmainnah. Kalau hamba sebut pun nanti benda tu payah nak beramal. Benda tu dia lalu je. La ilaha illa, dia dalam kitab kata illa tu dia akan lalu pada mutmainnah. Jadi daripada nak ke Allah tu memang dia lalu dah. Dah? Inilah kaedah zikir yang betul. Zikir ni banyak tuan-tuan. Tanya. Macam yang kaedah tadi, zikir terletak pada lutut waktu dan hati tadi tu. Itu satu kaedah saja yang bila kita zikir mesti kena ikut. Tak, nak cerita lah ni. Dah. Kaedah zikir ni terlampau banyak. Banyak. Ada setengah kaedah daripada amarah, tolak kepada lawamah, tolak kepada radiyah, tolak kepada mulhimah, khatamkan balik kepada amarah. Ada setengah kaedah. Hamba tengok contoh, nescaya tuan-tuan imagine satu benda. Dalam kaedah tarikat qadariyah, dah, daripada la, tolak kepada mardiyah, tolak kepada la dan amarah, tolak kepada radiyah, tolak kepada mardiyah, dikhatamkan kepada kamaliyah. Itu kaedah tarikat qadariyah. La ha illallah, la ha illallah, la ha illallah. Tuan-tuan nampak apa? Nampak apa? Nampak salib dah? Sebab tu kalau orang tak belajar kaedah zikrullah, dia memandang salib ni benda negatif. Sedangkan salib itu asal daripada kaedah zikrullah. Cuma yang sekarang ni bukanlah. Cuma zikir ni datang dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tatkala sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dia menterjemahkan zikrullah dengan menggunakan kaedah tadi. Cuma bila mana penyelewengan yang berlaku, yang dibawa oleh penganut Nabi Isa, yang akhir sekali mufarakah, membawa kepada agama yang lain daripada Nabi Isa alaihissalam, mereka masih lagi mengekalkan movement tadi. Cuma perbezaannya, asalnya movement zikrullah, yang sekarang ni movement sekadar kepercayaan mereka. Dah nak minta tolong sikit-sikit bila nampak hantu. Dah. Walhal itu kaedah zikrullah. Sebab tu kalau kita belajar, apa yang berlaku semua datang daripada Islam. Dah. Masalahnya kita tarikh Islam ni tak pernah diajar. Kalau kat sekolah ada belajar tak tarikh? Tak belajar. Yang belajar fiqh, tauhid. Lepas tu kalau gagal tak apa ke? Itulah negeriku yang tercinta, Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Gagal pun tak ada masalah. Sebab tu hari ni budak-budak agama Islam pun tak faham. Habis. Dah? Baik, sambung. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tu palu, panah pada hati sanubari nafsu amarah. Hati pula, tadi kita kata dah, kaedah zikir kena ada dua. Pertama, faham. Makna faham tu tuan-tuan selesai dah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kaedah yang kedua, hadirnya hati. Kalau buka kitab tu,
dia membawa satu kaedah yang payah sikit. Hati kata maujud, ma'bud, maksud, matlub. Contoh bagus dah dalam kitab tulis. Maujud, dan hati kata ma'bud, maksud, matlub. Pengalaman hamba mengaji di Aceh, hamba bertanya dengan Abu Ya Amran Wali. Sebut Abu Ya jangan negative thinking. Abu Ya ni gelaran. Dah, bila sebut Abu Ya sekali lagi duk ingat Arkam. Bila sebut Abu Ya duk ingat Arkam. Ada. Cuma kalau di Malaysia orang panggil ulama ni tok guru. Kalau belah-belah petani orang panggil tok guru ni baba. Kalau belah-belah Aceh, kalau belah-belah Jawa dia panggil kiai. Kalau belah Aceh dia panggil abu. Gelaran yang paling mesra, abu. Baik. Hamba tanya dengan Abu Amran Wali. Hamba kata, Abu, orang yang biasa berzikir pun nak buat payah, maujud, makbud, maksud, matlub, last kali tak tahu pergi mana, entah hilang ke mana dah. Contoh, maka berkata Abu Wan, memadai berpegang dengan yang satu. Dah? Maka beramal mana satu pun tak apa dah. Tiada Tuhan melainkan Allah, boleh. Tiada maujud melainkan Allah, boleh. Tiada makbud melainkan Allah, boleh. Tiada maksud melainkan Allah pun boleh. Jadi ingat, ketika semayang, buku nota letak di hadapan. Ini pengalaman hamba, cara nak beramal. Takut lupa. Dah? Setiap kali semayang, letak buku nota di hadapan. Tengok dia. Jadi mudah-mudahan tahu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah, hati, tiada maujud melainkan Allah. Tiada maujud melainkan Allah. Tiada maujud melainkan Allah. Barulah kita berzikir sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Barulah mujahadah, barulah kehidupan kita bersamaan dengan kayu ukur yang dizahirkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dan akhir sekali yang ketiga. Yang ketiga tu syarah pendek sahaja. 10 tahun di Madinah. Dah. Nabi berpindah di Madinah, barulah Islam tersebar dengan luas. Barulah semayang telah dihebahkan dan diamalkan secara keseluruhannya. Barulah turunnya haji, barulah difardukan puasa, barulah difardukan zakat, semuanya di Madinah. Bermakna ilmu yang ketiga yang tuan-tuan cari selama ni betul dah. Dah. Cuma ingat, jangan mencari ilmu yang lain. Jangan mengaji fiqh, jangan mengaji hadis, jangan mengaji tafsir, jangan mengaji usul. Melebihi daripada mengaji akhlak. Kalau kita mengaji ilmu yang lain, kita congak diary kehidupan kita, melebihi daripada ilmu akhlak, bermakna nescaya kita tak mendapat jawapan sebagaimana yang dizahirkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dah. Jadi kitab Muhimmah tu bagus. Antara kitab juga beberapa cabang daripada kitab akhlak dan kitab tasawuf, melahirkan hubungan antara kita, keluarga, anak bini dan sebagainya. Dah. Jadi akhlak ni luas. Bukan semata-mata kita mengaji kitab penawar bagi hati, itu betul. Tapi akhlak ni ilmu yang begitu luas. Wallahu alam. Jadi ingat, yang pertama perbanyakkan mengaji ilmu tasawuf, yang kedua perbanyakkan berzikrullah, yang ketiga barulah perbanyakkan mengaji. Cuma kota dan rate-nya tuan-tuan dah tahu dah, mana yang perlu lebih, mana yang perlu kurang sedikit dan mana yang perlu kurang, namun ketiga-tiganya wajib. Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ya. Tujuh tingkatan nafsu. 7 tingkatan nafsu. Dan nafsu ada tu 7. Yang di sini namanya ammarah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ammaratun bisu' dalam Al-Quran. Dah, yang sentiasa membawa kepada kejahatan. Yang ni namanya lawamah. Tu nama-nama nafsu. Lawamah. Kalau diputing balik kanan, 2 jari di bawah, mulhimah. Tiap-tiap nafsu ni dia ada perangai masing-masing. Dia ada perangai masing-masing. Yang tu hamba akan ceritakan kemudian. Sebab nak cerita hari ni takut tuan-tuan tak larat bawa balik. Dah banyak sangat kita pergi ke kebun. Dah, walaupun kita dapat curi dapat ambil buah durian 3-4 guni. Dah, jalan kaki boleh bawa balik tak? Tak boleh. Bini duduk rumah tengah je dengar kata abang pergi kebun tadi. Dah. Cuba kalau kita ambil 2 biji, bawa balik ke rumah. Anak bini boleh makan tak? Ni panggil ilmu yang bermanfaat. Biar sedikit. Boleh cerita dekat orang lain. Dah. Cuma sekadar nama. Yang ni mulhimah. Di atas ni namanya radiyah. Tu nama nafsu. Di tengah-tengah ni mutmainnah. Mutmainnah ni tengah-tengah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dah.
Sebab selepas atas, bila mana dah zahir nafsu mutmainnah, maka naik kepada radiyah dan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu nafsu kepada hamba-Ku dan masuklah kamu kepada syurga aku. Dan nafsu yang tertinggi, nafsu kamaliyah. Kamaliyah ni biasa nafsu bagi para nabi semata-mata. Sebab tu seorang sahabat Nabi yang pernah mencium pusat Nabi SAW. Siapa nama dia? Ukasyah. Ukasyah ni cerdik. Suatu hari Nabi berkhutbah. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, hari ni aku nak dibalasi balik atas apa kesalahan yang aku pernah buat. Kalau dulu aku pernah marah, hari ni aku sanggup ni marah balik. Kalau ni aku pernah pukul, aku nak dihisap balik. Maka semua sahabat tunduk kepala. Kerana apa? Walaupun Nabi pernah buat salah walaupun sedikit, tetapi mereka yakin kebaikan yang Nabi bawa begitu banyak. Nabi ulang kali yang kedua, maka Nabi minta dihisap balik. Semua pakat-pakat tunduk. Bila Nabi minta kali yang ketiga, Ukasyah berdiri. Umar dah pegang pedang dah, takkan tak kena panggil Umar, sikit-sikit nak pancung. Ya Ukasyah, apa kamu ni? Kebaikan yang Nabi buat begitu banyak. Ukasyah tak peduli. Maka dalam perjalanan nak menuju kepada mimbar untuk memukul Nabi SAW, ditanya Rasulullah, ya Ukasyah, di mana mu nak pukul aku? Berkata Ukasyah, hamba nak pukul di pusatnya Tuan. Nabi turun dari mimbar. Bila Ukasyah nak sampai, Nabi selak jubahnya. Tatkala terselak jubah Nabi, Ukasyah terus peluk. Dia cium pusat Nabi SAW. Barulah dia teriak. Dia kata, ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Osman, ya Ali, hamba minta maaf. Tak tergamak hamba nak pukul Nabi. Tetapi kehidupan hamba dengan Nabi begitu jauh, bukan sebagaimana kehidupan tuan-tuan. Abu Bakar, Umar nak jumpa Nabi begitu mudah. Saya nak jumpa Nabi begitu payah. Dan saya melihat inilah waktu yang terbaik untuk saya dekat dengan Nabi. Sebab tu bila dia cium pusat Nabi, turun nur uluhiyah daripada Allah Ta'ala masuk kepada ubun-ubun. Sebab tu ingat, bila lepas salam, pegang ubun-ubun. Belajar semayang cara betul. Jangan letak belakang, jangan letak tepi, jangan letak dahi. Semua ni cara tak betul. Nabi selepas memberi salam, dia letak tangan di atas ubun-ubun seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Tuan-tuan nak amal sekali lagi, tak payah baca bahasa Arab. Sebab apa? Tak faham. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Sebab tu Nabi walau ada masalah sentiasa tersenyum. Tiap kali sokma berdoa, ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Ni cara. Yang ada janggut, Nabi kata sunat raut. Dalam hadis yang dirawikan daripada Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, dia raut janggutnya yang mulia, tarik sampai bawah. Yang tak ada janggut, tarik lubang hidung. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Nak baca Bismillah la ilaha illallah rahmanir rahim. Betul? Sama juga. Betul, sama juga dah. Dia ada yang lagi panjang pun ada. Dia ada yang lagi panjang. Cuma yang paling masyhur yang doa tadi, ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Wallahu a'lam. Habis. Ada amarah, lawamah, mulhimah. Sebab itulah bila masuk nuruliyah kepada hati Ukasyah, Nabi pegang kepala Ukasyah, inilah antara sahabat yang kewaliannya tinggi. Sahabat lagi, wali lagi. Wallahu a'lam. Habis. Soalan lain. Tanya. Mungkin kaedah terkenal zikir pada lam jalalah. Zikir pada lam jalalah. Kaedah zikir pernah dengar yang tu, kaedah tadi untuk kiri kanan. Ya. Kaedah pada lam alif. Wallahu alam. Tak tahu. Kita tak tahu, kata tak tahu. Kerana kaedah zikrullah ni banyak. Wallahu alam. Habis. Soalan lain. Muslimat Syahirul, sila kak. Tak ada. Belakang baju hitam, tuan rumah, kekanda pilot. Tanya Ustaz, apa yang pecahan la ilaha illallah pada sifat 20 tu nanti kita akan belajar. Yap, insya-Allah kita akan belajar.
Cuma kaedah mengaji tauhid dengan hamba ni mudah. Sehari boleh khatam, 2-3 hari boleh khatam. Dah? Sebab kita nak ambil dasar. Bermakna nak mengaji kitab tu bagus. Dah? Cuma nisbah kita akhir zaman ni dah bukan macam orang dulu dah. Dah? Bermakna kita mengaji sekadar melepasi tanggungjawab yang penting. Melainkan kita duduk dalam majlis ilmu sungguh-sungguh. Duduk di madrasah, yang tu cara lain. Bila nisbah cara begini, hamba mengambil pendekatan yang dizahirkan oleh Tok Syekh Pakir Daud di Petani. Hamba mengaji petani dengan Tok Syekh Pakir Daud, yang beliau ni duduk di Mekah 30 tahun. Anak murid Syekh Qadir Al-Mandili, anak murid Syekh Karim Al-Banjari. Bila dia balik ke petani buka pondok, dia mengajar sifat 20, sejam 2 jam habis. Dah? Untuk orang awam nak bagi mudah. Kalau duduk di pondok yang tu lain. Dah? Yang tu khususiah. Wallahu alam. Habis. Pukul 11 dah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Dengar dah? Bermula kuliah yang akan datang, ketika hamba baca sanuqri'uka fala tansa, tuan-tuan jangan baca amin, tapi baca gandingan ayat dia, illa masya Allah. Kerana ayat tu ada zahir, batin, syariat, hakikat. Bila mana kita baca sanuqri'uka fala tansa, ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau bagi lupa. Jawapannya apa? Illa masya Allah, melainkan barang yang Tuhan kehendak. Kalau kehendak jadi, kalau tak berkehendak tak jadi. Barulah kita berasa kalau kita faham bukan sebab kita mengaji, kita faham bukan sebab kita membaca, kita faham semata-mata datang daripada Allah. Ni dipanggil tenggelamnya kita dalam af'alullah, fahaman ibarat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.